dapat bertemu secara online di dalam satu majlis ilmu sempena sambutan Ma'al Hijrah. Jadi Cikgu Mat, dia bukan pukul apa sampai pukul apa? Dia punya tazkirah kita ni. Ikut Ustaz, kalau ikut program kita sejam je. Tapi ikut Ustaz. 3 jam. Jadi insyaAllah di seperti ini saya akan kongsikan sedikitlah berkaitan dengan kisah hijrah Rasulullah SAW. Hari ini kita menyambut 1 Muharram 1443 Hijrah. Jadi boleh katakan kalau di Malaysia ni di semua tempat lah, di masjid, di institusi akan menyambut sambutan Ma'al Hijrah ni. Jadi tak ketinggalan jugalah sekolah kita juga kita dapat menyambut sama-sama walaupun secara online. Baik. Jadi apabila bercerita berkaitan dengan hijrah, hijrah ini merupakan sunnatullah. Dan semua orang yang hidup di dunia ini pasti akan berhijrah dalam kehidupannya. Dan kita sudah pun berhijrah dan kita akan berhijrah ke satu tempat yang lain. Dan kita semua berasal daripada alam roh. Semua orang pernah duduk dekat alam roh. Walaupun kita tak sedar, tak perasan pun bila masa aku duduk dalam alam roh, tak sedar pun. Tetapi kita semua pernah berada di alam roh. Allah berkata, Allah berfirman, alastu bi rabbika? Qalu bala. Allah kata, adakah aku ni Tuhan kamu? Adakah aku ni Tuhan yang patut kamu sembah? Kita kata, bahkan kita mengaku untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Kemudian kita pun berhijrah ke alam rahim. Duduk dalam perut mak kita. Ada yang 9 bulan, ada yang keluar awal sikit 7 bulan, ada yang sampai 3 tahun. Imam Syafi'i 3 tahun duduk dalam perut mak dia. Kemudian kita berhijrah ke alam dunia yang sekarang ni kita hidup. Ni sekarang ni, dunia ni yang kita berada padanya sekarang. Di sini kita akan menjalani kehidupan 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, dan pasti kita akan berhijrah juga suatu hari nanti ke alam barzakh. Sama ada kita suka atau kita tak suka, kita akan berhijrah. Hari ini kalau kita tengok kes kematian disebabkan COVID ni hampir 200 kematian. Jadi berjaga-jagalah kita. Kita mohon kepada Allah SWT supaya lindungi kita ni daripada musibah COVID-19 ini. Kita akan berhijrah ke alam barzakh. Di alam barzakh kita akan menunggu saat malaikat meniupkan sangkakala. Kemudian kita akan berhijrah lagi ke satu alam, alam akhirat. Dan di sini ada fasa-fasa. Kita akan berhijrah. Dan akhirnya tujuan kita, matlamat hidup kita ni ialah sama ada syurga atau neraka. Itu hijrah dalam kehidupan manusia. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi, sahabat-sahabat yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, mereka meninggalkan harta. Mereka ni kebanyakannya ada yang orang kaya-kaya. Mereka tinggalkan segalanya kerana untuk mendapatkan rahmat Allah. Kerana dengan rahmat Allah inilah kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Bukan amal kita. Bukan amalan kita, tetapi dengan rahmat Allah. Kita nak rahmat Allah ni. Dengan rahmat Allah ni kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kena pendek-pendekkan lah. Tak boleh lama-lama sangat. Nama pun tazkirah kan. Jadi kita tengok pengertian hijrah. Apa maksud hijrah? Hijrah dari segi istilahnya ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW dan sahabat dari kota Mekah ke Madinah ataupun ke Yasrib. Sebelum nama Madinah, nama lamanya ialah Yasrib. Ini perjalanan Nabi. Nabi berjalan dengan sifat basyariah, dengan sifat kemanusiaan.
Kan? Nabi berjalan kaki, naik unta, bermacam-macam ujian yang Nabi tempuh untuk Nabi sampai ke Yasrib. Kalau kita imbas kembali peristiwa sebelum berlakunya hijrah, ada satu peristiwa namanya Isra' Mi'raj. Semua tahu cerita Isra' Mi'raj ni. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni, Allah telah menyediakan kenderaan khas untuk membawa Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Kalau kita fikir-fikir balik, kenapa untuk peristiwa hijrah ni Allah sediakan kenderaan khas, burak. Nak menunjukkan bahawa inilah Rasulullah. Naik burak. Tak sampai 5 minit dah sampai ke Madinah. Macam kita VIP naik kereta wildfire untuk sampai ke sesuatu majlis. Nampak dia punya gah dia. Tetapi kenapa Allah tidak memilih untuk memudahkan perjalanan Nabi? Selesai. Naik burak 5 minit sampai ke Madinah. Kerana hijrah ini ialah perjalanan yang dituntut oleh setiap umat Islam. Allah tak pernah suruh pun kita, marilah kita sama-sama Isra' Mi'raj. Tak pernah. Sebab Isra' Mi'raj ini ialah khususiah untuk Nabi Muhammad SAW. Tetapi Allah suruh kita hijrah. Umat Islam mesti berhijrah. Dan semua kita kena berhijrah daripada keburukan kepada kebaikan. Sebab itu Allah ceritakan bahawa perjalanan hijrah ni suatu yang memang akan diuji. Sesiapa yang nak berhijrah akan diuji. Pasti akan diuji. Jadi kita tengok tarikh hijrah. Tarikh hijrah. Bila sebenarnya tarikh hijrah? Iaitu pada 28 Safar. Tapi kita sambut hijrah pada bulan Muharram. Kita nyanyi lagu kan, 1 Muharram detik permulaan. Orang pun confuse. Bukan 1 Muharram, ke Nabi hijrah. Nabi berhijrah pada 28 Safar. Kemudian bergerak ke Gua Sur. Ini saya cerita secara kronologi lah. 1 Rabiul Awal keluar dari Gua Sur. Kemudian 8 Rabiul Awal sampai di Quba. 12 Rabiul Awal menuju ke Yasrib atau Madinah. Ini sejarah dia. Tapi kenapa hari ini kita sambut Ma'al Hijrah pada bulan Muharram? Sebenarnya zaman Nabi tak ada tahun. Tak ada tahun. Jadi tahun tu ditetapkan dengan peristiwa yang berlaku pada tahun kejadian lah. Contohnya Nabi dilahirkan pada tahun Gajah kerana ada peristiwa tentera Abrahah yang nak menyerang Mekah. Kemudian ada tahun kesedihan. Kerana isteri Nabi dan juga bapa saudara Nabi meninggal atau wafat. Jadi ketika zaman pemerintahan Sayyidina Umar, Islam itu telah tersebar ke seluruh pelosok alam. Jadi bila urusan surat menyurat itu, contohnya bulan Muharram tahun, tak ada tahun. Jadi Sayyidina Umar pun fikir-fikir, dia kata perlu kita tetapkan satu tahun. Agak Islam ni dia ada tahun dia sendiri. Jadi bincang dalam satu seminar, dalam satu conference dengan sahabat-sahabat bincang, kita nak mula tarikh Islam ni daripada tahun yang mana. Jadi ada sahabat kata kita mulakanlah dengan tarikh Nabi lahir. Sayyidina Umar kata tak setuju. Ada kata kita mulakan dengan tarikh Nabi diutuskan menjadi Rasul, pun tidak setuju. Ada yang cadang kata kita mula dengan tarikh Nabi wafat, pun tak setuju. Kemudian dia mencadangkan kita mula dengan tarikh hijrah Nabi. Jadi Sayyidina Umar kata, ini menarik ni. Jadi bermula daripada hijrah Nabi itu dikira sebagai tahun pertama dalam Islam. Bagaimanapun bulan dah ada dah. 12 bulan tu dah ada dalam Islam. Muharram, Safar tu dah ada. Cuma dia tidak disusun. Jadi susun pula. Nak letakkan bulan yang pertama dari Islam bulan apa? Jadi bincang lagi, bincang. Jadi sahabat-sahabat pilih letak bulan Muharram. Jadi sejarah dari situlah kita menyambut hijrah ini pada bulan 1 Muharram. Kita tengok sedikit peristiwa ni, saya akan sentuh secara
secara apa dia je lah. Secara rambang sajalah. Sebelum Nabi berhijrah, Nabi berdakwah ke Taif. Kenapa Nabi berdakwah ke Taif? Sebab orang Mekah dah tak nak dah terima Islam. Bila Nabi berdakwah kepada penduduk Mekah, mereka tak nak terima Islam. Jadi Nabi sebagai seorang pendakwah, Nabi dia akan fikir macam mana caranya untuk sebarkan Islam. Jadi Nabi pun berdakwah pergi ke Taif. Taif ni lebih kurang 80 km. Dia kata 160 km daripada kota Mekah. Nabi pergi bersama dengan anak angkat dia, Zaid bin Harithah. Tetapi apabila Nabi berdakwah di sana, mereka tidak menerima dakwah Nabi SAW. Malah dengan biadabnya, mereka menolak dakwah Nabi. Dan mereka ketika Nabi nak pulang ni balik ke kota Mekah, sebab tak ada siapa pun yang nak masuk Islam, mereka menyuruh kanak-kanak Taif tu berbaris di sepanjang jalan tu dan memenggal atau membaling Nabi dengan batu. Sehingga berdarah Nabi. Luka dekat kepala. Kalau kena baling dengan batu, kan? Berdarah Nabi. Zaid bin Harithah ni dia duduk dekat depan Nabi. Jadi perisai supaya tak kena batu. Yang tu pun tetap kena juga. Berdarah. Kepala Nabi ni sampai mengalir darah tu, sampai ke kaki, sampai darah tu mencecah ke tanah. Ketika Nabi duduk dah jauh sikit daripada Taif tu, Nabi duduk berehat. Datang malaikat. Malaikat penjaga bukit. Dia offer kat Nabi, wahai Muhammad, kalau kamu izin ni kan, aku akan ambil bukit ni, yang dia bukit di Taif ni, aku akan letak, hentamkan bukit itu pada penduduk Taif. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata tak payah. Nabi kata tak perlu. Sabar. Mereka ni tak tahu. Mungkin nanti daripada cucu keturunan mereka nanti akan memeluk Islam. Dan akhirnya betul. Setelah beberapa tahun, Islam akhirnya bersinar di Taif. Taif ni dia satu tempat yang macam, kalau kita kat sini macam Cameron Highland lah. Dia sejuk. Kan? Dia sejuk. Dia banyak tanam buah-buahan. Kan? Begitu juga kita sebagai guru. Kita nak mengajar murid ni, kita kena sabar. Hari ni kita mengajar murid mungkin kadang tak faham. Jangan kita paksa murid tu, nak bagi murid tu pandai. Jadi kita pun stres. Sebab mengajar ni macam dakwah jugalah. Kadang Allah tak campakkan lagi ilmu kepahaman tu dalam murid tu. Kita paksa, push budak. Bila budak tak berjaya, kita jadi stres. Jadi kita mengajar saja. Kita dah usaha. Allah nampak usaha kita. Allah tengok usaha kita. Kan? Allah tak pandang pun hasilnya. Allah tak pandang hasil. Allah tengok usaha. Jadi kita teruskan berdoa supaya murid kita ni berjaya. InsyaAllah. Akhirnya murid ni akan ni sikit lah. Okey. Kemudian setelah Allah perintahkan hijrah. Wahai Rasulullah, kamu dengan para sahabatnya berhijrah ke Madinah. Allah perintahkan. Itu pun ayat Quran tentang hijrah. Jadi ketika itu orang musyrikin Mekah ni dia risau. Tengok sahabat-sahabat Nabi ada yang dah keluar berhijrah. Sahabat-sahabat Nabi ni mereka keluar secara rahsia. Sebab dah banyak dah roblok-roblok. Zaman tu dah ada PKP dah. Kan? Zaman tu dah ada PKP dah. 10. Jadi sahabat ni yang nak keluar berhijrah, mereka akan secara rahsia keluar waktu malam. Kan? Sebab risikonya nanti apabila mereka berhijrah dan mereka ni berjaya ditangkap, mereka akan dipenjara, malah akan dibunuh. Ini risikonya. Bagaimana sukarnya untuk kita ni berjuang ketika itu. Kita hari ini mudah, Islam dah ada depan mata kita. Kan? Kecuali seorang yang dia umumkan penghijrahan. Siapa dia? Sayyidina Umar Al-Khattab. Contohnya Sayyidina Umar ni dia pergi dekat center Mekah tu, dekat Kaabah tu. Dia buat pengumuman. Dia kata, esok sekian-sekian jam aku akan berhijrah ke Madinah. Jadi
Siapa yang tak nak anaknya jadi yatim, siapa yang tak nak jadi isteri dia jadi balu, jadi tahan aku. Tak ada siapa pun yang berani nak tahan Sayyidina Umar. Semua orang takut. Sehingga kan Nabi kata Sayyidina Umar ni kalau dia lalu di jalan A, syaitan akan lalu di jalan B. Syaitan pun takut dengan Sayyidina Umar. Kita kena ada orang macam Sayyidina Umar ni, orang yang berani. Sebab kita hari ni umat Islam lemah, umat Islam ditindas. Bukan saja berani dari segi fizikal, berani kita kena ada kekuatan dari sudut ekonomi kita, politik kita. Ni maksudnya kat sini. Ini kena ada keberanian. Jadi seterusnya, mereka ni, orang kafir Quraisy ni bersidang. Bersidang di Darun Nadwah. Bincang nak apa kita nak buat dengan Muhammad ni. Risaulah tengok orang Islam dah semakin meninggalkan Mekah. Betul risau kalau Nabi keluar, habis. Jadi mereka bincang. Ada yang cadang kita penjarakan Nabi. Tak boleh kalau penjarakan Nabi, nanti Bani Hashim keluarga dia mesti akan untuk bela. Okey, ada yang kata kita halau Nabi pergi hantar ke Afrika ke apa ke. Kan. Kita tak boleh juga kalau datang ke Afrika nanti di Islam ke Afrika. Kan. Kemudian Abu Jahal ni walaupun dia ni digelar bapa segala kebodohan, tetapi dalam hal-hal macam ni dia pun kadang cerdik juga. Dia kata dia mencadangkan pilih pemuda yang kuat-kuat daripada setiap kabilah. Kabilah ni keluarga lah. Ada 12 kabilah kan, Bani Hashimnya, Bani Muttalibnya, Bani banyak. Dia ada macam nama keluarga. Jadi bila setiap daripada pemuda ni bunuh Nabi, jadi keluarga Bani Hashim ni tak boleh buat apa. Sebab dah ramai sangat yang bunuh. Dia tak boleh nak claim. Jadi dipersetujui. Termasuklah yang menyokong tu Iblis. Iblis ni dia menyamar menjadi seorang tua daripada kota Najdi. Dia duduk bersama dengan pengusaha-pengusaha Quraisy ni, duduk bersama bincang. Dia tak beri cadangan, tapi dia mengiyakan atau menolak cadangan. Tapi yang cadangan ni diterima. Jadi apabila Nabi dapat tahu melalui malaikat, Jibril beritahu komplot ni, Nabi pun bersiap sedia. Bersama dengan Nabi menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq untuk memulakan hijrah Nabi. Jadi nak ceritakan panjanglah kat sini. Apa rumusan yang kita dapat daripada hijrah Nabi ini? Yang pertamanya, hijrah ini ialah pengorbanan. Hijrah ialah pengorbanan. Tengok para sahabat berhijrah, meninggalkan harta benda. Lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah. Mereka ni orang fakir yang meninggalkan rumah mereka, tinggalkan harta mereka kerana untuk mencari kurnia Allah dan mencari redha Allah. Salah seorang sahabat Nabi, Suhaib Al-Rumi, mungkin kita jangan dengar. Dia ni orang kaya, ada bisnes, ada ladang, ada kereta welfare. Ini contohlah, gambaran mudah untuk hari ni. Dia tinggalkan semuanya. Suatu hari dia berhijrah. Dia berhijrah. Ketika dalam perjalanan tu, dia perasan ada berbelas-belas orang Quraisy sedang mengikut. Jadi dia pun panjat ke satu bukit tu, tempat yang tinggi lah di kawasan tu. Panah. Panah tu nak standby, nak panah orang. Jadi dia kata, siapa-siapa orang kenal aku ni seorang pemanah yang hebat. Kalau aku lepaskan panah ni, maka kamu akan pergi tempat. Bila? Orang Quraisy kata, wahai Suhaib Ar-Rumi, sebelum kamu masuk datang ke Mekah ni, kamu orang miskin. Bila kamu dah duduk di Mekah ni, kamu jadi kaya. Kalau kamu nak tinggalkan Mekah macam tu saja, kamu
apa, jangan bawa sekali harta kamu. Jadi Suhaib Ar-Rumi ni kata, dia kata kalau aku bagi semua harta ni pada kamu semua, kamu ambil lah harta aku ni, rumah, 2 tingkat, bisnes aku, kereta aku, kamu ambil lah semua, aku tak kisah. Adakah kamu akan lepaskan aku? Mereka kata, lepaslah. Jadi kita ambil lah. Kerana sahabat ni, dia nak mencari redha Allah SWT. Kan, pengorbanan. Jadi, apa lagi yang kita nak hijrahkan dalam diri kita ni? Apa lagi hijrahkan? Kita nak ubah hijrah, maksudnya mengubah satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Kita hijrah melalui pendidikan. Saya percaya guru-guru kamu semua ni semua telah berhijrah. Masing-masing mungkin ada di kalangannya anak pekebun, anak penulis getah, anak nelayan. Kerana mereka berhijrah. Kerana hijrah mereka telah berjaya. Hari ini mereka telah berjaya. Sama juga Ustaz pun, kerana Ustaz berhijrah, alhamdulillah Ustaz berada bersama-sama dengan kamu semua. Kita berhijrah dari sudut pendidikan yang boleh mengubah nasib keluarga kita. Hari ini pendidikan yang boleh mengubah nasib keluarga kita. Sebab itu dalam pendidikan kita pun berkorban. Berkorban dari segi apa? Berkorban dari segi harta. Ayah-ayah akan keluarkan apa untuk apa? Biaya pendidikan kamu. Beli baju sekolah, beli peralatan sekolah. Dan sekarang ni norma baru pula kita pun berhijrah ke sistem yang baru, pendidikan melalui online. Jadi kena korbankan harta. Kalau ada mampu sikit nak beli handset yang murah-murah, belilah. Kalau ada duit sikit nak beli data, belilah data. Bagilah anak-anak kita ni. Sebab kadang kita jangan mengharapkan persekolahan akan buka sentiasa. Yang sekarang ni kita korbankan anak-anak kita ni. Kesian, kadang sedih. Ada murid-murid kita ni yang memang betul-betul belajar yang cemerlang. Tetapi sebab dia tak ada kemudahan-kemudahan ini, dia tidak dapat belajar sempurna. Betul, kita ada modul-modul. Tetapi mungkin tak sama. Inilah pengorbanan yang ibu bapa kena lakukan. Sebab kita berada dalam norma baru sekarang. Cikgu-cikgu juga rasanya mereka dah berhabis duit dah. Untuk apa sistem PDPR kita yang sekarang ni. Kalau apa berkira dalam bab macam ni, macam mana anak-anak nak berjaya? Ini bukan saya nak paksa. Mungkin ada beberapa sini paksa nak beli handset ke apa. Tak paksa. Buatlah apa yang seboleh kita. Saya ingat lagi. Masa saya nak daftar masuk ke universiti dulu, ayah saya bukan orang senang. Saya nak bayar duit yuran pendaftaran tu, saya pasal duit yang ada tu pun duit berlipat-lipat. Kita faham kalau duit berlipat ni entah daripada mana disimpannya. Tapi kan kerana pengorbanan ayah saya, hari ini saya berada di situ. Pengorbanan dari segi harta. Begitu juga murid-murid, pengorbanan dari segi masa dan tenaga. Kamu nak berjaya, kena korbankan masa kamu. Pukul 8 kita dah mula kelas PDPR. Masih tidak ada respon lagi daripada murid-murid. Bukan semualah, Ustaz tak nafikan. Ada yang betul-betul bersemangat. Tetapi ada yang buat tak elok. Siapa yang boleh tahu waktu dia tengah tidur lagi ke? Usaha kita hargailah usaha guru-guru kita ni. Pukul 8 cikgu-cikgu ni dah bersedia di depan laptop masing-masing nak buat Google Meet, nak buat apa kelas WhatsApp-nya. Tetapi murid-murid responnya sangat mendukacitakan. Guru-guru bagi modul letak dekat sekolah pun kita tak mampu nak ambil. Masa kita korbankan masa kita hari ini untuk kesenangan kita pada masa depan. Tenaga kita kena korbankan. Mungkin kita rasa susah sikit nak bangun pagi, penat sikit ni. Nak bangun pagi susah sikit. Nak belajar, nak buat tugasan. Tetapi apa yang kita buat hari ini adalah untuk hijrah kita di masa depan. Hijrah kita nak ubah
ubah diri kita, ubah keluarga kita melalui pendidikan. Kita kena pengorbanan. Ini kata, apa yang kita nak ambil iktibar daripada hijrah Rasulullah. Rasulullah berkorban, sahabat berkorban. Hari ini kita sama-sama kita berkorban. Jadi, untuk sekadar ini saja perkongsian yang saya dapat kongsikan. Minta maaf lah kalau ambil masa yang lama. Moga-moga ianya memberi manfaat. Moga-moganya satu hijrah ini memberi kita peluang untuk kita berhijrahkan diri kita kepada keadaan yang lebih baik. Semoga kita menjadi umat Islam yang cemerlang di dunia dan akhirat. Minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa, ada teguran yang mungkin menyinggung perasaan, tetapi niat saya tidak ada apa-apa, cuma sekadar menasihati. Wala as'inal insana lafi hus illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Umat Islam yang berjaya itu sentiasa ingat menghayati antara satu sama lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Syarif di atas tazkirah tadi hijrah. Jadi antara intipati yang disampaikan oleh Ustaz tadi kita kena berkorbanlah untuk berhijrah ke arah yang lebih baik Maknanya apa yang kita lakukan sekarang ni, kita dalam dunia ataupun kita dalam norma baru apa saja yang kita lakukan mesti ada perubahan. Kita berubah ke arah yang lebih baik, dan apabila melibatkan hijrah, perubahan mestilah melibatkan harta, masa, tenaga, biasalah tu Jadi yang paling penting sekali kita istiqamah. Maknanya kita kekalkan perubahan itu sehinggalah kita berjaya, insya-Allah. Itu salah satu yang dituntutlah di mana yang Ustaz Syarif terang tadi. Dan banyak juga penerangan tentang hijrah ini daripada zaman Nabi Muhammad SAW sehinggalah dalam konteks kita hari ini iaitu dalam pandemik COVID-19. Kita terpaksa banyak berubah berhijrah ke arah yang lebih baik Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Syarif di atas tazkirah itu tadi, dan seterusnya saya ataupun majlis mempersilakan Ustaz Syabuddin untuk menerangkan kepada semua tentang program Ma'al Hijrah peringkat sekolah, yang mana ada beberapa perkara yang Ustaz akan bentangkan dan terangkan kepada semua. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Mat selaku pengerusi majlis. Yang berusaha Tuan Berusaha Puan Nizam bin Ahmad, yang saya hormati rakan-rakan guru, para ibu bapa dan murid-murid yang saya kasih sekalian. Baik, untuk pengetahuan semua sebelum saya menyatakan aktiviti akan dijalankan ni, saya nak maklumkan bahawasanya esok mula PDPR, bermula esok dan seterusnya. Pelajaran yang pertama tu kepada ibu bapa atau murid, sebelum menghantar tugasan tu seelok-eloknya yang mula-mula sekali buat rakaman untuk solawat, rakaman pendek solawat yang utama dulu, baru hantar tugasan. Solat tak panjang, buat secara video buat rakaman pendek je untuk solawat setiap hari lah sebelum menghantar tugasan pukul 8 pagi. Dan seterusnya sampai bila PDPR kita berlangsung. Jadi diharapkan kepada semua murid dan ibu bapa menggalakkan anak-anaknya berselawat dari kelas pra, PKI dan juga tahun 1 hingga tahun 6. Selawat dulu supaya sentiasa ada supaya ada ni lah untuk yang awal-awal pagi iaitu ada setiap hari kita galakkan murid-murid kita, anak-anak atau murid kita untuk berselawat sebelum mengantar tugasan. Nanti ustazah akan mengantar ataupun membuat makluman, memasukkan makluman dalam setiap grup setiap kali sebelum hantar tugasan selawat dahulu. Sebelum ni ada juga Ustazah Farhana buat selawat sebelum murid-murid hantar tugasan.
Jadi kita galakkan semua murid lah SKSB untuk berselawat, buat rakaman pendek, selawat dulu baru hantar tugasan. Setiap murid Boleh faham tak? Kalau tak faham nanti boleh tanya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sempena bulan Muharram ni, Panitia Agama Islam mengadakan aktiviti pada bulan ini. Taklah banyak ya, ada 3 aktiviti sebab bulan ni kebetulan sama dengan bulan kemerdekaan. Jadi aktiviti untuk tahap 2, tahun 4, 5 dan 6 ada 2 aktiviti, tahap 1 ada 1 aktiviti ya. Pertama, mula-mula saya sebut tahap 2 dulu ya. Tahap 2 ada 2 aktiviti dia. Yang pertama, kuis Google Form. Untuk tahap 2, tahun 4, 5 dan 6. Kuis Google Form ni kita adakan mula-mula esok sehinggalah hari Ahad. Kita tetapkan sehingga hari Ahad 15 hari bulan 8. Ya, kepada murid-murid yang nak jawab, sila layari Google Form yang akan dihantar melalui grup masing-masing lah, grup kelas tahun 4 dan 5 dan 6 ya. Kemudian yang kedua, nasib solo. Nasib solo untuk tahap 2 berkaitan tajuk Ma'al Hijrah. Ma'al Hijrah ya, nanti kita akan hujung sekali nanti kita akan nyanyikan lagu Ma'al Hijrah. Jadi buat nyanyian solo. Untuk tahap 2 buat rakaman video dan hantar kepada ustazah nanti. Selepas ni ustazah akan maklumkan kepada kamu semua murid-murid dalam grup tahun 4, 5 dan 6 ya. Kemudian tahap 1 PPKI dan juga pra mewarna ya, tandingan mewarna tahap 1 ya, nanti akan dihantar melalui WhatsApp masing-masing dalam grup semua dan akan dimaklumkan tarikhnya. Semua aktiviti ini adalah sehingga 15 hari bulan 8. Jadi kena segera ya. 15 hari 8 ni hari Ahad. Kita tak boleh lama-lama ya. Aktiviti ini nanti ada masalah aktiviti bulan kebangsaan tu ya. Jadi kita tak mau ada banyak sangat aktiviti atau bercanggah dengan aktiviti lain. Jadi kita, Panitia Agama Islam buat dalam masa yang singkat sahaja. Sebenarnya mudah sahaja ni. Tak susah mana pun. Ya, yang penting tidak akan ibu apa segera untuk menghantar pertandingan yang dijalankan pada minggu ini ya. Saya harap semua fahamlah ya. Kalau ada masalah boleh tanya. Okay, itu saja untuk makluman daripada Panitia Agama Islam. Ya, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Syahbudin di atas penerangan tadi ya. Ringkas dan padat ya. Tepat. Cuma yang mewarna tu nanti saya nak maklumkan semula yang mewarna tu hasil perbincangan semalam ya pada ibu bapa yang hadir. Kertas mewarna tak diedarkan. Dia akan bagi gambar ataupun file saja yang mana ada kemampuan print sendiri dan warnakan, kemudian hantar gambar kepada ni panitia. Betul Ustaz Betul. Nanti hantar gambar saja. Jadi dia ada juri tu nanti ya. Kemudian yang nasyid tu biasalah rakaman dan kuis Google Form, link akan disediakan dan semua boleh masuklah yang tahap 2 tu. Jika ada sebarang pertanyaan boleh nanti PM terus pada Ustaz Syahbudin selaku Ketua Panitia Pendidikan Islam SK Sungai Buloh jadi tak ada apa ya Ustaz Ada nak tambah lagi? Tak ada ya Ustaz? Tak ada, itu aja untuk makluman semua. Okey, Okay, terima kasih. Terima kasih Ustaz Syahbudin di atas makluman program tadi. Kebetulan ya bulan ini bulan kemerdekaan. Jadi memang adalah pertandingan dalam bulan kemerdekaan ya. Jadi sebab itulah masa tu dipendekkan sebelah hingga 15 Ogos saja ya. Jadi untuk tidak mengganggu pada program-program bulan kemerdekaan ya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ustaz ya. Jadi seterusnya majlis diteruskan dengan memberi laluan dan juga ucapan daripada Puan Guru Besar ya. Puan Guru Besar Puan Norizan. Ada ke Puan Guru Besar? Ya. Untuk kata-kata amanat dan juga ucapan sempena Ma'al Hijrah pada tahun ini ya. Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih ya. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada pengacara majlis kita, pengacara Google Meet kita pada pagi ini. Okey, sebentar ya. Cikgu Rozaidi ataupun panggilan mesranya Cikgu Mat, ya, pengacara terbaik di antara kalangan-kalangan pengacara-pengacara SK50, ya. Semuanya terbaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada sahabat PK saya, kepada sahabat-sahabat guru saya, sahabat ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, penjaga, murid-murid saya yang saya rindui dan saya kasihi sekalian dan saya hormati sekalian, ya. Alhamdulillah, ya. Pada pagi ini diizinkan oleh Allah untuk kita bertemu pada hari yang sangat berkat, ya, iaitu salam ma'al hijrah, salam awal Muharram, ya, daripada saya dan juga warga SK Sungai Buloh, Bemborian Team. Baik, alhamdulillah pada pagi ini kita bersama. Terima kasih kepada Panitia Agama Islam yang telah pun merancang program yang terbaik ini. Terima kasih Ustaz Budin selaku Ketua Panitia Agama Islam. Terima kasih kepada Cikgu Ustaz Sharif di atas tazkirah yang terbaik. Namun seperti yang dimaklumkan tadi, masa tidak mengizinkan, ya. InsyaAllah kita akan buat lagi kalau ada keizinannya. Terima kasih kepada Ustaz lagi sekali, ya, bacaan Yasin terbaik, doa dan juga pembentangan aktiviti. Semuanya terbaik. Alhamdulillah, terima kasih anugerah Allah kepada saya dan juga SK 90. Baik, tuan-tuan dan puan, untuk maklumat tuan-tuan dan puan, ya, kepada yang berkesempatan hadir pada hari ini, ya, saya bersangka baik. Sebab saya sebagai guru besar, saya sebagai peneraju SK Sungai Buloh, ya, kami sentiasa bersangka baik kepada ibu bapa. Kita berusaha, ya, ini adalah tanggungjawab kami, amanah kami, ya, dalam menyampaikan dakwah, ya. Kami adalah pendidik dan kami juga penyampai dakwah dalam masa yang sama, ya, seperti yang dimaklumkan oleh Ustaz Sharif tadi. Jadi pada pagi ini program ini diadakan adalah salah satu cara penyampaian dakwah kami kepada tuan-tuan dan puan dan kepada diri sendiri, ya, terutama saya lah. Sebab bila saya bercakap bermakna saya dahulu yang mendengar bicara saya, sebab mulut saya dekat dengan telinga saya, jadi saya dulu yang menasihati diri saya dan juga semuanya. Jadi inilah usaha kami. Walaupun tidak ramai yang menyertai pada pagi ini, ya, mungkin faham, ya, ada kesibukan, ada kekangan masa. Walau bagaimanapun saya bersyukur kepada Allah, sesiapa yang hadir pada pagi ini saya mengucapkan terima kasih lah, ya. Banyak-banyak terima kasih kerana meluangkan masa, ya, bersama-sama kita, terutamanya ibu bapa lah, ya, anak-anak murid yang cikgu rindui sekalian, ya. Lama tak tengok muka kan. Baik, tuan-tuan dan puan, saya ambil sedikit kesempatan di sini, tuan-tuan dan puan, ya. Sebelum saya mulakan seterusnya, ya, bicara saya, marilah kita sama-sama berada di awal Ramadan, awal Muharram ini, ya, hari pertama dalam tahun hijrah 1443 ini, kita bersama mengingati semula insan-insan hamba Allah, sahabat-sahabat kita yang telah pun pergi terutamanya kerana musibah Allah ini, iaitu COVID-19, ujian Allah ini. Jadi di kesempatan ini saya mohon kepada kita semua sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada sahabat-sahabat kita yang telah pun mendahului kita lah, ya. Yang terkini sahabat kita, artis, walaupun mereka artis tapi mereka juga hamba Allah, ya, yang telah pun pergi meninggalkan dunia ini kerana panggilan Allah lebih menyayangi mereka. Jadi di kesempatan ini marilah kita sama-sama membacakan Al-Fatihah, kita sedekahkan kepada mereka semua yang telah pergi, tak kira kerana COVID ke kerana apa sahaja. Al-Fatihah supaya mereka ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman, diampunkan dosa mereka, insya-Allah. InsyaAllah kita juga akan menyusul kemudian, ya. Okey, tuan-tuan dan puan, silakan Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Amin, amin, alhamdulillah, ya. Baik. 10,000
dan hampir mencecah 11,000 lebih, ya, tidak mustahil ya akan datang ini. Kita bersangka baik dengan Allah di atas ujian yang diberi oleh Allah kepada kita, ada hikmahnya yang tersendiri, yang tersembunyi, kita tidak tahu ya. Jadi tuan-tuan dan puan, selagi kita masih hidup, okey, ketika Allah masih memberikan kita waktu untuk hidup, masih belum terlambat lagi bagi kita untuk berubah dan berhijrah kepada yang lebih baik. Jadi pada hari ini, program pada hari ini adalah tujuannya itu, nawaitunya itu, ya, mengingati diri saya sendiri dan juga semua sahabat-sahabat bahawasanya kita masih hidup lagi. Jadi mengambil sempena bulan hijrah ini, ya, awal Muharram, sempena ma'al hijrah ini, kita bersama-sama melihat, merenung diri kita masing-masing lah, ya. Sekiranya kita ada kekurangan, ya, kekurangan dari segi tanggungjawab dan amanah kita kepada Allah, kita berbagi sama-sama, ya. Saling ingat mengingati seperti dalam surah wal asri bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, ya, yang membawa maksud demi masa, ya, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Jadi pada hari ini adalah merupakan majlis, ya, wadah di antara kita berpesan-pesan, ya, seperti dalam tazkirah Ustaz Syarif tadi, banyak pesanan yang telah disampaikan. Terima kasih banyak-banyak, ya, mungkin akan membuka mata dan jiwa kita untuk memperbaiki diri kita, ya, yang sememangnya kita bukanlah sempurna, ya, saya sendiri pun tak sempurna, kita hamba Allah, kita tidak sempurna, tetapi kita harus berusaha ke arah kesempurnaan yang semampu mungkinnya, ya, sebagai hamba Allah. Dan itulah tanda sayang dan kasih kita kepada Allah, ya, tanda sayang dan kasih kita kepada Rasulullah yang merupakan insan mulia, insan agung, ya, yang merupakan pembuka jalan kepada hadirnya Islam ini. Bermakna maka kita ini adalah seorang Islam, dilahirkan sebagai hamba Allah yang beragama Islam. Alhamdulillah, itu adalah anugerah yang sangat bernilai, ya. Rasulullah SAW merupakan Nabi, ya, yang kita kasihi. Jadi ini tanda kita hargai, rindu dan sayang, ya. Seperti yang telah dimaklumkan oleh Ustaz tadi, ya, dalam program kita sebelum diterangkan program tadi, kita menggalakkan anak-anak kita bersolawat. Tujuannya apa? Supaya mereka ini menjadikan amalan berselawat itu adalah merupakan santapan jiwa mereka. Daripada kecil kita galakkan, ya, kita galakkan. Sebab tuan-tuan dan puan, untuk makluman tuan-tuan dan puan, ya, pada ketika ini di sekolah sebenarnya, waktu bersemuka, waktu anak-anak kita bersekolah, sebenarnya tuan-tuan dan puan, mereka ini digalakkan berselawat apabila dalam kelas, ya, dalam perhimpunan, kemudian dalam bergerak daripada kelas ke kelas pun juga kita galakkan berselawat juga. Tapi bila tidak ada bersekolah sekarang ini, jadi saya bersama-sama dengan ustaz dan juga guru-guru yang lain berpendapat, marilah kita sama-sama menggalakkan anak-anak kita yang berada di rumah untuk terus berselawat, menjadikan amalan yang terbaik selawat ini daripada kecil sehinggalah ke besar nanti, ya. Banyak fadilat yang kita dapat daripada selawat ini, kerana ini adalah di antara tanda sayang, kasih dan rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan anak-anak sekalian, ya, ibu ayah, tuan-tuan dan ibu ayah, dan sahabat-sahabat guru saya dan juga AKP, mungkin ada yang terlibat di sini, ya. Back to the basic, ya, back to basic, back to Allah. Itu adalah slogan yang saya tulis di hadapan pintu pagar sekolah kita, ya. Kalau tuan-tuan perasan, ya, back to basic, back to Allah. Bermakna apa? Saya menyeru diri saya mula-mula saya menyeru diri saya sebagai ketua, saya harus berusaha, ya, menjadikan hidup saya ini back to basic, iaitu back to Allah, ya, semampu mungkinnya. Saya istiqamah, ya, kita sama-sama istiqamah. Bermaknanya apa, tuan-tuan dan puan? Kita meletakkan diri kita ini, Islam itu di hadapan, Allah itu di hadapan, ya, Rasulullah itu di hadapan dalam semua tindakan kita. Bermakna apa jua niat kita, apa jua tindakan kita, apa jua kerja buat kita, apa jua amanah dan tanggungjawab kita, haruslah berpaksi kepada nawaitunya ialah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya meletakkan slogan juga, ya, SK Sungai Buloh ini, Bemburian Team SK Sungai Buloh sederap menjejak kejayaan kerana Allah, ataupun Bemburian Team SK Sungai Buloh sederap menjejak kejayaan ke arah sekolah berprestasi tinggi
kerana Allah. Hujung itu pasti ada kerana Allah. Kerana apa yang kita buat, apa yang kita nak capai bukan kerana orang. Bukan kerana untuk kebanggaan diri kita kepada orang, tidak sama sekali. Tetapi hanyalah untuk redha dan kerana Allah. Itu sebenarnya niat saya ya. Jadi kita back to basic, back to Allah. Jadi pada hari ini di antaranya ya, program yang kita laksanakan pada hari ini adalah merupakan satu wadah back to Allah ya. Jadi itulah ya. Jadi pada hari ini saya bersyukur ya kerana ada tuan-tuan bersama juga, walaupun tidak semua ya. Kalau ikutkan murid-murid kita ini 168 orang murid, tetapi ialah kalau kita lihat daripada jumlah itu teramat sedikit lah ya. Ini adalah program yang ketiga kita adakan. Yang sebelum ini kita pernah buat bacaan Yasin dan juga Google Meet, PDPR, dan pada yang ketiga ini kita buat bacaan Yasin sempena Ma'al Hijrah. Walau bagaimanapun ini adalah usaha kami ya, usaha kami bersama-sama saya dan juga bersama-sama sahabat-sahabat saya ya di sekolah ini yang terbaik, melaksanakan apa yang termampu atas tanggungjawab dan amanah kami sebagai pendidik SK Sungai Buloh seadanya ya. Okey. Baik tuan-tuan dan puan, saya ingin berkongsi juga sama-sama ya tuan-tuan dan puan, yang disebut oleh Ustaz tadi, saya menambah ya. Apa yang disebutkan oleh Ustaz sangat baik, sangat terbaik ya, bagus, banyak manfaat yang saya dapat dan saya harapkan manfaat yang tuan-tuan pun dapat pun banyak juga ya. Di mana saya suka meletakkan bicara diri saya untuk mendapat kekuatan, iaitu pendek saja saya suka saya memilih ya, kejayaan memerlukan pengorbanan. Okey, kejayaan memerlukan pengorbanan. Baik, bermakna ini relate ya, ini bertepatan dengan hari ini kita menyambut Ma'al Hijrah yang item yang utamanya adalah poin utama adalah penghijrahan ya. Bermula daripada penghijrahan Rasulullah itu kita ambil iktibar ya. Banyak perkara-perkara baik yang kita bercontoh Rasulullah SAW ya, sebagai Allahu Akbar, mentor kita, sebagai idola kita ya, sama ada kita kejayaan di dunia ataupun hinggalah kejayaan di akhirat. Jadi bermakna bila kejayaan memerlukan pengorbanan, betul kata Ustaz tadi, apa saja yang kita ya, sebab sehidup kita ni kita nak berjaya ya, nak berjaya. Dalam azan pun ada diseru ya, marilah menuju kejayaan. Dalam azan hari-hari berkumandang, marilah menuju kejayaan, marilah menuju kejayaan. Bermakna Allah meletakkan kejayaan itu harus kita raih bersama ya, dengan cara yang betul dan kejayaan yang betul mengikut landasan Islam ya. Kalau dalam kejayaan di dunia pula dalam kejayaan dunia, pastinya kejayaan tidak akan kita dapati tanpa ilmu ya. Kepada anak-anak terutamanya saya nak pesan ya, kejayaan kita tidak dapati tanpa ilmu. Kita tak boleh tidur saja, kita tak boleh bermain saja kita dapat ilmu. Pastinya ada cara-cara untuk mendapatkan ilmu, di antaranya berguru. Seperti yang sekarang berlaku ya, walaupun berada di rumah ada guru yang membimbing anak-anak sekalian. Di sekolah cikgu-cikgu membimbing anak-anak sekalian, dan di rumah ibu ayah pula menjadi guru. Terima kasih kepada ibu ayah yang banyak membantu, masya-Allah ya, mengupaya anak-anak teruskan je tuan-tuan dan puan, membantu anak-anak kami, membantu di sekolah, tuan-tuan membantu di rumah. Jadi itu tanggungjawab kita bersama kerana Allah. Inilah amanah kita ya. Sebab apa juga amanah kita yang tidak terlaksana, masya-Allah, takutnya subhanallah dalam kubur kita akan disoal dan disoal jawab dalam kubur ya. Jadi itu yang kita yang paling kita geruni ya. Kita tak boleh lari daripada perasaan takut dan gerun itu untuk menghadapi kematian. Ini sebab kita tidak tahu apakah persediaan kita ini cukup ya untuk menghadapi soalan-soalan malaikat ya dalam kubur nanti. Jadi apa yang semampu kita ya, kita cuba usahakan ya, daripada pihak kami, daripada pihak tuan-tuan ya, cuba usahakan juga anak-anak kita terus mendapat ilmu yang baik-baik daripada guru dan juga di rumah ya. Baik, jadi kejayaan memang memerlukan pengorbanan. Anak-anak terutamanya saya nak pesan, apa maksud pengorbanan itu? Saya tambah daripada ayat-ayat Ustaz tadi ya, Ustaz tadi ya. Berkorban bermaksud tahan malas, lawan perasaan malas itu. Itu kita kena berkorban. Paksa diri, bangun, mandi, makan cepat ya. Kita kena berkorban. Kita kena paksa diri kita. Mula-mula kita kena paksa. Okey, untuk dapatkan ilmu kita kena paksa. Malas tu ketepikan. Kita kena tahu, okey, malas itu adalah sifat iblis. Jadi jangan ikut sifat iblis ya. Jadi korban diri supaya teruskan ya, berjuang rajin walaupun susah macam mana pun ya, walaupun susah macam mana pun kita kena
hadapi dengan sabar. Sabar, susah. Ya Allah, nak tengok handphone kecil sangat kan? Cikgu kau faham? Nak tengok kerja sekolah kecil sangat dalam handphone kan? Cikgu faham. Itulah namanya cabaran, ujian daripada Allah. Nak melihat siapa hambanya. Siapa hambanya yang cekal, redha dan sabar menerima ujian pada ketika ini. Sebab kita ni berada di akhir zaman. Bila berada di akhir zaman, ujiannya berbeza dengan umat yang terdahulu. Ya? Jadi sekarang ujian kita di akhir zaman inilah, cabarannya inilah. Untuk dapatkan ilmu sukar. Sebab dalam keadaan Allah menimpa musibah kepada kita, ada rahmatnya di sebalik itu. Kita kena bersangka baik dengan Allah. Jangan kita kata merungut-rungut. Sampai bila lah kita nak sampai bila lah kita nak mengharungi COVID ini. Jangan ya. Ada hikmahnya di sebalik kesusahan yang Allah turunkan kepada kita pada hari ini. Sudah hampir 2 tahun dan melangkau ke 3 tahun kita hidup bersama dengan kuman yang bernama COVID-19 ini. Anugerah Allah sebenarnya itu kepada kita. Wajib kita bersyukur walaupun sebenarnya ia menyusahkan kita. Kita tak boleh bergerak ke mana-mana pun. Itulah pengorbanan kita. Ya. Dalam keadaan susah sekalipun, kita teruskan juga semampu mungkin belajar, menuntut ilmu walau di mana pun kita berada. Tak kira lah. Kadang-kadang kalau kita paksa ikut ayah kita, mak kita pergi kedai sekejap, kita tengok dalam sambil dalam kita pun kita boleh tengok kerja-kerja yang cikgu bagi, ya. Jangan kita jadikan itu alasan, ya. Itulah pengorbanan kita. Cikgu nak berkongsi sedikit pada hari ini. Bukan untuk menunjukkan diri cikgu ni hebat, bagus, tidak sama sekali, ya. Mungkin pengalaman orang lain kita boleh jadikan pengajaran kepada diri kita. Contohnya saya sendiri, ya. Sebelum ini saya pernah mengikuti projek daripada KPM untuk maaf ya, untuk membawa anak-anak murid saya ke Turki. Jadi bukan satu perkara yang mudah untuk sampai ke peringkat antarabangsa membawa anak murid keluar negara ke Turki, ya. Jadi pengorbanan pada yang saya lakukan pada ketika itu, saya tak tahu nak cakap lah dari segi wang ringgit, masa, tenaga, ya, saya tak kira. Jadi saya percaya kenapa Allah pilih saya, kerana mungkin saya, ya, mampu, ya, menggalas pengorbanan itu. Ya, jadi saya memang berkorban banyak perkara untuk memastikan perkara itu berjaya. Mana mungkin kalau saya tidur saja di rumah, saya membiarkan saja anak murid saya tidak saya latih, tidak saya sediakan, saya nak bawa mereka ke Turki, pasti tidak boleh kan. Jadi saya sudah melalui saat-saat pengorbanan yang sangat sukar. Tetapi alhamdulillah hasil, ya, yang Allah beri berjaya membawa mereka ke sana dan pulang dengan selamat, melaksanakan apa yang diamanahkan oleh pihak kementerian. Alhamdulillah. Jadi cikgu nak murid-murid ambil iktibar daripada sini, belajar menjadi orang yang berani berkorban, berani melawan, berani mengharui kesusahan, berani menghadapi cabaran. Jangan lemah semangat. Oh, tak boleh belajar lah cikgu, kami tak ada line cikgu. Banyak cara yang boleh belajar lagi. Cikgu sudah sediakan modul, ya, buat, ya. Jangan jadikan itu alasan. Sebab jangan jadi orang yang rugi. Ya, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Apa maksud itu? Dia membuang masa dia tanpa melakukan apa-apa yang berfaedah, terutama untuk kejayaan diri di dunia, apatah lagi kejayaan diri dia di akhirat. Berkorban juga kita harus laksanakan untuk memastikan kejayaan kita di akhirat. Contohnya dalam solat, kita harus apa? Disiplin. Solat mengikut waktu, solat dengan betul. Tak bolehlah kita dalam solat tu kita bergaru sana, bergerak sana, bergerak sini. Itulah pengorbanan kita, menahan diri. Kalau gatal pun kita tahan, ya, tahan, berkorban, tahan, jangan garu. Sebab nanti batal solat kita. Itulah di antara pengorbanan kita. Sebab kita apa? Sebab kita kenapa kita buat macam tu? Sebab kita nak berjaya di akhirat. Sebab kita ada bekalan untuk ke akhirat nanti. Ya, supaya di akhirat nanti kita masih ada amal yang kita bawa dan mampu membantu kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak laksanakan. Jadi pengorbanan ini sebenarnya adalah satu perkara yang perlu kita lakukan, wajib kita lakukan kalau kita nak berjaya di dunia dan di akhirat, ya. Sebabnya apa yang kita kejar dunia ini bukan di dunia sahaja, ya. Sebab kematian itu adalah permulaan kepada kehidupan yang abadi. Jadi kejayaan di dunia dulu kita kena pastikan supaya kejayaan dunia ini membawa kepada kejayaan di akhirat kita. Sebab itulah dalam PDPR, tadi Ustaz Budak sebut perlunya berselawat, ya. Kemudian diingatkan juga anak-anak teruskan bersolat di rumah, ya, dengan ibu bapa, ya, berzikir semua itu adalah
Itulah di antara yang memastikan kejayaan kita di akhirat nanti. Sebab kita harus bersedia, bersedia untuk berada dalam fasa dunia, seperti yang tadi Ustaz Syariat sebut, kita ni beralih kepada dunia, alam rahim, alam dunia, alam kubur, kita beralih. Jadi kita harus bersedia. Mahu tidak mahu kita harus bersedia. Anak-anak tuan-tuan dan puan semua, dan juga saya ingatkan diri saya, beralih kepada satu alam ke satu alam, satu alam ke satu alam, semuanya semakin sukar. Dalam alam rahim sukar, di alam dunia pun sukar, daripada alam kubur lagi sukar, sekiranya kita tidak bersedia, Jadi anak-anak sekalian, ingat, belajar itu adalah ibadah. Kalau kita belajar kerana Allah, kita dapat pahala. Jadi teruskan belajar anak-anak, tak kiralah lambat atau cepat, jangan langsung tak buat. Kalau langsung tak buat, di manakah pahala yang anak-anak akan dapat, kan? Jadi lambat macam mana pun, susah macam mana pun, sebanyak mana yang mampu pun anak-anak laksanakan juga mencari ilmu. Sebab mencari ilmu ini adalah tuntutan daripada Allah. Allah suka hamba-Nya mencari ilmu yang baik-baiklah, yang ilmu yang tidak baik pula, Jadi teruskan anak-anak. Cikgu sentiasa berdoa supaya anak-anak menjadi anak-anak yang berjaya, di dunia dan di akhirat, anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi itulah di antara pesanan-pesanan cikgu, Jadi ingat, jangan kita hidup di akhir zaman ini, kita kena lengkapkan diri kita dengan ilmu yang baik-baik, Sebab bila kita sebut bila kita berada di dunia akhir zaman, bermakna tidak ada lagi dunia selepas ini, Inilah dunia kita yang akhir zaman, banyak cabarannya, banyak cabaran yang kita akan tempuhi, sebagai umat Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad kita berpesan, supaya kita sentiasa beramal, dan beribadat. Kita bersedia untuk ke arah itu. Apatah lagi dalam keadaan COVID-19 ini. Sebenarnya dalam COVID-19 ini, ibaratnya nyawa di hujung tanduk. Seperti telur di hujung tanduk. Nyawa kita ni seperti telur di hujung tanduk. Bermakna kita tidak tahu anytime siapa lepas ini, Jadi berdoa, di samping itu kita banyakkan berdoa supaya kita semua dilindungi, Malaysia kita dilindungi. Dan pada hari ini pun kita sudah berdoa awal tahun ni, semoga Malaysia kita dilindungi semua, anak-anak. Jadi harapannya biarlah kita sama-sama teruskan kehidupan dengan lebih baik, Walaupun sekalipun Allah menurunkan kita ujian, tapi jangan lupa doa itu adalah senjata orang mukmin. Doa adalah senjata orang mukmin. Ulang lagi sekali, doa adalah senjata orang mukmin. Tidak ada daya lagi kita untuk menahan segala ujian yang Allah beri ini, melainkan doa. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Dia yang menurunkan musibah, Dia juga yang mengambil musibah itu kembali. Jadi maknanya doa kita adalah merupakan senjata yang sangat penting. Hari-hari, hari-hari perlu kita laksanakan doa. Mohon supaya kita semua selamat dan dilindungi, Dan alhamdulillah, dalam yang hadir pada hari ini, syukur kepada Allah, masih lagi kita diberi panjang umur, Jadi ambillah kesempatan panjang umur ini untuk kita bersama-sama saling mengingati di antara satu sama lain, supaya kita selamat, sama-sama selamat. Bukan kita nak kita saja selamat, diri kita saja selamat, Sama-sama semua selamat. Semua muslimin muslimat, umat Nabi Muhammad semua selamat, kembali dalam keadaan yang bersedia semampu mungkinnya. Semua kena bersedia. Tak kira kecil, besar, tua, muda, kematian itu akan hadir tanpa kita duga. Tiba-tiba. Kematian itu adalah tiba-tiba. Jadi sebelum kita meninggal dunia, sebelum kita mati, rebut peluang, tuntut ilmu sebanyak mungkin, rebut peluang, buat baik banyak-banyak. Anak-anak, duduk di rumah, bantu ibu, bantu ayah semua, Di samping laksanakan kerja-kerja yang cikgu-cikgu beri, Semua tu untuk kebaikan anak-anak, Cikgu-cikgu melaksanakan tanggungjawab untuk mendidik anak-anak, walaupun di rumah. Jadi anak-anak tugasnya kena terima, kena sambut apa semangat guru-guru tu. Kena buat. Kalau betul-betul sayang kepada guru, sayang kepada Rasulullah, sayang kepada Allah, laksanakan, Apa jua cara untuk mendapatkan ilmu.
Itu tanda kita sayang. Bukan di bibir saja sayang Allah, sayang Rasulullah, sayang guru, tapi kita laksanakan, ya. Laksanakan, praktikkan, buat kerja kita yang termampu dan yang sebaiknya. Ingat, jangan langsung tak buat. Kalau langsung tak buat, mana Allah nak beri kita pahala? Kita tak buat langsung kan? Kalau kita buat sikit, adalah pahala sedikit. Kalau buat banyak, lagi banyak pahala, ya anak-anak sekalian. Okeylah, baiklah, saya rasa cukup dan setakat ini. Ya, saya menutup kepada program Al-Hijrah kita pada pagi ini peringkat sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang hadir pada hari ini. Syukur kepada Allah. Ya, saya sangat menghargainya. Hanya Allah saja yang mampu membalas segala kebaikan. Tuan-tuan dan puan, anak-anak yang cikgu rindui, ya, dulu bersekolah kita nampak muka kan. Kepada, saya ulang sekali lagi, kepada barisan fikir, barisan pendidik, ya, pengacara majlis, para tiap agama Islam, semuanya terbaik. Alhamdulillah, ya, warga sekolah semuanya. Kita berdoa semoga Allah melindungi kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Akhir kalam saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Guru Besar di atas ucapan dan juga amanat-amanat yang disampaikan. Banyak ya nasihat, kata-kata nasihat yang disampaikan, dan harap ya mana murid-murid yang hadir dalam Google Meet ni boleh dengar dan ambil iktibar lah ya. Dan juga laksanakan. Ya, jadi saya ambil peluang ni untuk ulang semula ya tadi yang Ustaz Syabuddin bagi tahu, sebelum PDPR ya, sebelum PDPR besok murid-murid rakam dulu selawat dan hantar dalam grup kelas masing-masing ya. Ibu bapa yang hadir pada hari ini pun juga pesan-pesan kepada anak, rakamkan selawat dan hantar sebelum cikgu-cikgu bagi tugasan. Jadi kita nak galakkan murid-murid supaya sentiasa berselawat, kekal ya mengamalkan selawat ya. Itu yang kita rancangkan insya-Allah ya. Jadi terima kasih kepada Puan Guru Besar tadi di atas ucapannya, dan seterusnya kita pun dah nak sampai hujung dah ni. Jadi kita ambil peluang sekejap lah untuk sama-sama kita nyanyikan lagu Ma'al Hijrah bersama-sama. Selawat dulu. Selawat dulu. Selawat dulu. Ya, kita selawat tafrijiyah selawat yang katanya dah diajar di sekolah ya. Jadi murid-murid boleh berselawat ya. Tu ada tu murid-murid tu, ada berapa orang saya tengok tu, buka kamera. Okey. Selawat sekali, kemudian terus kita nyanyi lagu Ma'al Hijrah bersama-sama. Okey. Jadi untuk nyanyian dan selawat ini saya minta Cikgu Asrul lah untuk share video ya. Cikgu Asrul. Okey, mari kita sama-sama selawat dan kita sama-sama nyanyi lagu Ma'al Hijrah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfadu ورسول الخوادم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وصحبه في كل مكان ونفسي بعدد كل معلوم الله Salim salaman Okey, boleh nyanyi sama-sama. Nyanyi lagu Ma'al Hijrah sama-sama ya. Buka mic, kita nyanyi sama-sama. Tak apa, buka mic. Yang tak buka mic kita pula kan nyanyi sama-sama lagu Ma'al Hijrah ya.
satu Alhamdulillah, ramai semua nyanyi sama-sama ya. Bagus-bagus. Kita ulang lagi sekali lah. Kita nyanyi ramai-ramai lagi. Ya. Kalau video sangkut tu biasa ya. Kita nyanyi, yang penting nyanyi. Okey, boleh kita nyanyikan. Duduk, ada duduk. Alhamdulillah ya. Selesai kita nyanyikan dan kita selawat ya. Tafrijah dan nyanyi lagu Ma'al Hijrah. Tahniah diucapkan semua. Semua menyanyi tu. Nampak semua dah ada suara ya. Alhamdulillah. Jadi kita dah sampai kepada penghujung program kita pada hari ini secara maya ya. Jadi saya mengambil kesempatan ini ya mengucapkan terima kasih kepada semua yang masih lagi kekal daripada awal sehingga habis program pada hari ini. Yang mana saya harapkan dapatlah sesuatu daripada apa yang kita anjurkan pada pagi ini ya. Dan baik dari segi maksud ijrahnya, dari segi nasihat-nasihatnya dan lain-lain lah ya. Jadi terima kasih diucapkan kerana kekal. GB minta buka kamera semua nak tengok muka ya. Kita nak bergambar sebelum habis ya. Dan juga saya mengambil kesempatan pada pagi ini untuk mengucapkan terima kasih pada Panitia Pendidikan Islam di bawah kendalian Ketua Panitia Tuan Syahudin kerana menganjurkan ya program pada pagi ini majlis ilmu ya untuk sharing apa Ma'al Hijrah. Dan terakhir sekali saya doakan agar kita sama-sama menjaga SOP, menjaga kesihatan, jaga diri kita sendirilah dalam keadaan pandemik yang makin tak nampak menurun ni kesnya ya. Jadi kita jagalah masing-masing di rumah ya, aktiviti kita kawal lah ya. Jadi saya bagi pihak pengacara majlis memohon
Mohon maaf jika ada salah dan silap, dan sehingga kita bertemu ya di lain kali, di lain program ya. Jadi itu saja daripada saya. Sebelum kita tamatkan, kita gambar dulu lah. Buka gambar tu, ada nama murid-murid tu ha. Nur Azura Bahari ni siapa ni? Tak ni. Ramai dah buka kamera. Ada lagi yang tak buka, kita buka, kita ambil gambar. Anak-anak semua buka gambar anak-anak. Buka gambar semua. Buka gambar semua. Okey. Cikgu Asrul boleh snap ke? Saya nak snap Cikgu Asrul. Entah ambil lah. Tengok mana ya, Mat. Okey. Saya kira Kira sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, lagi sekali kita buat freestyle ya. Kejap ya. Saya save dulu. Okey, freestyle semua anak-anak. Saya save dulu. Okey, kejap. Okey ya. Saya kira ya. Freestyle buat gaya bebas. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Semua baik. Alhamdulillah. Jadi saya tamatkan je lah majlis pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di lain masa. Okey. Salam. Tengok Mat. Ya. Ni apa record ni tak mau tengok balik. Record ni nanti dia akan masuk dalam akaun email saya, email Delima saya. Dah dihantar.